ini. Nama penuh beliau ialah Puan Zaidat Farhah binti Baharudin, merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan, Sejarah dan Ketamadunan Universiti Islam Antarabangsa, pemegang ijazah Sarjana Teknologi Instruksi Universiti Malaya, seorang guru sejarah, merangkap ketua panitia sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan SS17, mempunyai pengalaman mengajar sejarah selama 21 tahun. Beliau juga mempunyai pengalaman menanda kertas SPM sejarah selama 7 tahun. Merupakan JU Genosis Daerah Petaling Perdana dan penulis buku rujukan sejarah. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Puan Zaidat Farhah binti Baharudin untuk berkongsi tips dan teknik menjawab sejarah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis, Puan Wan. Yang saya hormati Puan Rodia, ya, kita pernah berjumpa semasa program Genosis. Dan juga terima kasih buat Puan Vasanta, ya. Masa dia approach saya hari tu, saya macam sebelum ni ada juga sekolah yang approach saya, tapi saya rasa macam sibuk sikit, okey. Dan lepas tu bila Puan Basanta beritahu dia dapat nombor saya daripada saya punya bos saya, KP saya dulu, Puan Tilaga Mala. So saya rasa macam saya tak boleh nak tolak. Okey. So terima kasih anak-anak USJ 13. Okey, sebenarnya cikgu dah lama dah tak bercakap dengan anak-anak. Okey. Sebab saya biasa bercakap dengan cikgu. So tahun ni ini first slot saya dengan anak-anak USJ 13. So this is the mukadimah. Okey. Alright, so hari ni kita nak secara santai-santai. Okey. Tadi puan-puan dah perkenalkan saya pada anak-anak semua. Saya Cikgu Zaidat. Okey. Biasa di sekolah murid-murid panggil saya Mama J. Saya seorang yang very motherly sangat-sangat. Sebab itu student sangat rapat dengan saya. Okay, alright. So yes, selamat sejahtera Syaranya. Pagi-pagi mula-mula tadi surrender. Dia nak ucapkan. Okay. So hari ni kita nak sesi berkongsi. Okay. Sekejap ya, apa yang kita nak kongsi. Sekejap. Kita nak berkongsi secara santai, okay? Alright, saya suka secara santai. Tak perlu nak stres kan? Sekejap ya, cikgu ni. Kita buat secara santai. Tak perlu stres-stres. Sebab ini cuti kan? So, okay. Sekejap ya. Okay. Alright, nampak tak? Boleh cikgu. Okay, so good. Alright. So hari ini adalah sebenarnya sesi perkongsian. Cikgu nak share apa yang cikgu boleh share dengan anak-anak USJ 13. Okay. So kalau tengok dekat depan ni, okay. Apa yang anda semua nampak dekat depan ni? Apa yang anda semua nampak? Apa yang anda nampak? Yes, anybody? Boleh on mic tak? Nama cikgu, okay. What else can you see? Apa yang you boleh nampak? Yes, galaxy. Yes, angkasa. Okay. So cikgu ni datang daripada angkasa.
Okay. Alright. So you nampak galaksi. Okay. You nampak bintang. Dan bintang itu sebenarnya, let's say, kalau you berada, yang apa yang you nampak ni, okay, apa yang you nampak di depan ni adalah sejarah. Okay. Kenapa saya nyatakan sejarah? Okay, sebab bintang, cahaya bintang yang nak sampai ke kita tu, okay, beribu-ribu tahun cahaya baru dia boleh sampai. Faham tak? Jadi sekiranya kita mendongak ke langit waktu malam, kita nampak bintang, itu adalah, apa yang kita lihat itu adalah sejarah. Jadi hari ini kita nak berkongsi tentang teknik menjawab soalan sejarah. Okay. Kenapa sejarah itu sangat penting? Kenapa sejarah penting? Kita mulakan dulu. Kenapa sejarah penting? Untuk pengetahuan kita. Yes, untuk pengetahuan kita. Very good. Supaya kita tidak mengulangi apa yang kita pernah lakukan pada suatu masa. Betul tak? Jadi sejarah ni sangat penting. Day to day life itu adalah apa yang kita lakukan, itu adalah sebenarnya benda yang dah jadi sejarah. Sangat penting sebenarnya. Okay? Alright. So itu sejarah. Dan sebenarnya sejarah ni satu subjek yang memang student tak suka, betul tak? Student kata susah nak faham, nak ingat fakta susah, nak hafal susah. Dan kalau mengikut sejarah cikgu, okay, mengikut sejarah saya sebenarnya pelajar sains. Okay, saya pelajar sains. Jadi saya ambil sejarah cuma sehingga SRP sahaja. Okay, sampai SRP saja. Those days kita ada sijil rendah pelajaran. Okay, sampai tingkatan 3 saja. Sebab masa tingkatan 4 dan tingkatan 5, sebab saya dalam saya di SBP, dia tak offer pun subjek sejarah. Okay, untuk budak-budak sains dia offer subjek geografi sahaja. Jadi macam mana cikgu boleh terlibat dengan subjek sejarah ni bila cikgu masuk UIA tadi ya kan. So masa first semester saya bukanlah student sejarah, saya buat economics, tapi disebabkan kami terpaksa mengambil account dan saya tidak ada basic dalam account, so saya lari masuk buat sejarah. So di sinilah sehingga sekarang saya bercinta forever dengan sejarah. Okay, right, kita nak tengok kelemahan calon-calon SPM. Okay, right. Perkara pertama, kenapa tak boleh skor? Kalau student cakap dekat cikgu, cikgu saya dah baca, tapi saya tak tahu macam mana nak jawab. Saya kata mungkin tak faham soalan. Dia tak tahu soalan tu nak apa. Okay, tak faham. And then tak faham tentang istilah dan juga konsep. Apa istilah, apa itu konsep. Dan juga kurang latihan, tak buat latihan. Dia macam ni, you just baca je tanpa membuat latihan, it's not going to work at all sebenarnya. Okay, you baca dan you buat latihan. Okay, lepas tu disebabkan oleh kekangan masa, you tak tahu nak budget timetable you tu. Sebenarnya untuk nak study sejarah tak perlu lama. Cukup dalam setengah jam pun sudah cukup sebenarnya. 10 minutes pun cukup. You buat 1-2 soalan. Okay, alright. Dan juga cuai semasa menjawab. Okay, soalan bertanya tentang faktor. Tetapi murid dia jawab kesan. Macam tu. Mungkin dia too excited. Oh, I know. Tapi dia tak tengok balik soalan tu. Okay. Dan juga ada juga student yang dia tak yakin dengan jawapan dia. Dia kata, cikgu saya tak sure lah, dia tak sure. Okay. Alright, kita tengok apa lagi kelemahan dia. Okay, tadi tidak memahami kehendak soalan. Kenapa cikgu repeat balik? Sebab memang student dia tak faham soalan, tak faham kehendak soalan. Okay, alright. Lepas tu tidak menjawab berdasarkan soalan. Macam tadilah, soalan tanya tentang kesan. So you kena ingat ni. Okay, soalan kalau tanya kesan, you bulatkan kesan. Jangan pergi jawab faktor. Okay, dan tidak menjawab berdasarkan kata tugas. Nanti kita nak tengok apa itu kata tugas. Okay, dan juga kenapa setengah calon-calon SPM tak boleh nak skor dapat A, dia hanya dapat C ataupun B sebab fakta tidak cukup.
Let's say dia kat situ dia kata 8 markah tapi calon itu menjawab 4 markah sahaja. Okey? Dan juga tidak menjawab soalan dalam bentuk esei pendek. Nanti cikgu cerita. Okey, macam mana apa itu esei pendek? Okey? Dan juga fakta tidak dihuraikan. Dibiarkan saja fakta, dia tidak huraikan. Jadi tak boleh dapat markah yang tinggi. Okey? Alright, so ini adalah kelemahan-kelemahan calon SPM. Rata-rata kebanyakannya yang tidak boleh skor, inilah dia punya kelemahan dia. Okey, dan kelemahan ni kita boleh perbaiki sebenarnya. Okey? Alright. Okey, so ini kita just nak tengok, okey, KBSM dengan KSSM. Okey? Ini secara umum saja. Okey, kalau KBSM kita ada 3 kertas. Okey, 3 kertas kalau nak dapat A minus, okey, dekat situ kalau tengok kertas 1, kertas 2, kertas 3, okey, sebab tiap-tiap tu ada percentage dia. Okey, so total 70 markah. Tapi KSSM berbeza sedikit ya, okey, sebab kita ada kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Jadi student tanya saya, cikgu kalau dah tak ada kertas 3 macam mana kita nak skor? Okey, ada cara dia ya. Okey, so ini secara umum sahaja ya. Tapi kalau student ada tanya, cikgu kalau nak dapat A+, A+ selalunya 85 ke atas. Maksudnya kalau you memang every time exam you boleh skor 80, InsyaAllah, insyaAllah sebab based on pengalaman cikgu, murid-murid yang biasa skor 80 ke atas tu memang boleh dapat A+ sejarah. Tapi kalau lebih daripada sekarang ni 85 ke atas tu, maintain supaya you berada dalam tempat yang selesa. You tak perlu risau lagi dah. Okay. Dan ada juga tanya, cikgu macam mana? Saya selalu gagal. Macam mana saya nak lulus? Okay. Untuk ada murid-murid yang kelas belakang kan. Cikgu cakap jangan risau, okey, usahakan supaya markah awak dapat masa peperiksaan, pastikan awak dapat markah 30. Kalau 30 tu dah selesa dan memang betul. Kalau biasa periksa insya-Allah boleh lulus. Jadi itu untuk kita kena bagi harapan untuk pelajar-pelajar yang kelas sederhana, kelas belakang macam ni kan. Okey. Sebab dia kata dia tak boleh nak skor, tak boleh cikgu. Saya rasa saya tak mampu. Jadi tak apa saya kata at least 28, 29, 30 maintain kan. Tapi kalau nak skor janganlah macam tu okay. Alright. So itu grade. Okay. So ini kita nak tengok format. Okay. Tahun 2021. Okay. Kertas 1 kita ada 40 soalan. Okay. Mengambil masa 1 jam sahaja. Dan cuba tengok ya. Cuba tengok. Kalau daripada sini. Okay. Oh sorry. Sekejap ya. Cikgu ni. Sorry. Sekejap ya. Cikgu nak conteng sikit. Okay. Kalau awak tengok. Okay. Tingkatan 4. Okay. Soalan nombor 1 sampai 20. Okay. Daripada bab tingkatan 4. Okay. Manakala tingkatan 5 daripada nombor 21 sehingga 40. Maksudnya equal. 20, okay, tingkatan 4, 20 tingkatan 5. Ataupun dia boleh juga jadi 19 tingkatan 4, 21 tingkatan 5. Jadi kalau macam ni, murid-murid dah tahu dah. Okay. Dah sure dah okay. Mesti punya 20. Lepas tu tingkatan 5, 21 ataupun 20. Okay. So itu adalah pembahagian dia. Tapi bergantung pada lembaga dan kita tak tahu itu kerja lembaga. Okay. Alright. Jadi kertas 2 pula. 2 jam 30 minit. Dan kalau tengok dekat sini. Okay. Kalau dia ada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A adalah bahagian soalan struktur. Manakala bahagian B adalah bahagian esei. Okey. Dan macam mana skop soalan dia? Okey. Tingkatan daripada nombor 1, okey, nombor 2, okey, bahagian A itu
soalan daripada tingkatan 4. Okey, manakala nombor 3 dan nombor 4 diambil dalam bab tingkatan 5 dan perlu diingatkan ya, jawab semua soalan di bahagian A. Dan dekat bahagian A tu ada soalan yang memang awak boleh dapat markah penuh. Okey, alright, nanti kita tengok. Alright, manakala bahagian B pula, okey, bahagian B kita ada 5 soalan dekat situ. Okey. So yang ini. Okey, bahagian A. Manakala bahagian B soalan 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So di bahagian B kena jawab 3 soalan saja. Ingat ya, 3 soalan saja. Ada juga yang tanya saya, cikgu kalau saya jawab lebih daripada 3 soalan boleh tak cikgu? Anak-anak rasa boleh tak? Boleh lah cikgu. Boleh. Okey, yes, sebenarnya boleh. Sebab pernah pengalaman cikgu, okey, dia jawab lebih daripada 3. Jadi kita kena sebagai pemeriksa, sebagai cikgu yang menanda, kita mesti tanda dan ambil yang mana tertinggi. Dan ini bukan saja pengalaman murid-murid, ni anak saya sendiri ya. Bila dah habis exam, dah dapat result dia, dah habis universiti dia, baru dia cerita, dia kata, Mama, do you know that I answer more than 3 question bahagian B. Jadi nampak tak? Okay, jadi boleh. Okay, ada juga murid yang dia kata apa, saya tak confident lah cikgu, boleh tak? Saya tak confident jawapan saya satu lagi, saya buat satu lagi. Jadi sebagai pemeriksa kena mesti tanda. Okay, alright. Dan dekat bahagian B ni, okay, bahagian B, soalan-soalan tingkatan 4, okay, mungkin dia ambil 3 soalan. Manakala tingkatan 5 dia ambil 2 soalan. Maksudnya dalam mana-mana bab 2 soalan Ataupun mungkin juga, okay, mungkin tingkatan 4 2 soalan saja diambil, tingkatan 5 3 soalan. Jadi ini sebenarnya bergantung kepada lembaga. Tapi kita assume lebih kurang macam tu. Sebab itu ada setengah pelajar dia cakap, cikgu kalau saya nak belajar ni untuk murid-murid yang sederhana, cikgu saya tak boleh nak baca semua lah cikgu, saya pilih selected topik saja untuk tingkatan 4, boleh tak? Saya kata macam ni, kalau untuk tingkatan 4 you baca semua tingkatan 4. Baca semua tingkatan 4. Sebab kemungkinan, okay, dekat bahagian esei tu, tingkatan 4 tu at least mesti ada 2 soalan. Ini untuk murid yang nak lulus kan. Tapi kalau nak ada score, jangan ya. Jangan. Make sure you betul-betul tingkatan 4, tingkatan 5, you baca betul-betul. Okay. Jangan do not spot question. Do not spot question. Okay. Alright. Jangan spot question ya. Okay. Dan ini kalau kita tengok soalan soalan kertas 1, aras kesukaran, mudah, sederhana dan sukar. Soalan sukar tak banyak ya, soalan mudah, fakta, itu sangat mudah sebenarnya. Okay. Alright. So ini antara kita kata smart sejarah lah, maksudnya macam mana kita nak mahir dalam menjawab soalan sejarah, menjawab soalan lah kan. Okay, sama ada soalan kertas 1 dan juga kertas 2. Ini you boleh buat setiap hari sebenarnya. Okay, alright. Satu ialah you cam gambar. Bila you tengok gambar, you dah tahu dah soalan tu tentang apa. Contoh, you tengok gambar peta dunia tu. Kalau peta dunia tu, okay, you dah tahu dah. Perang dunia, konflik dunia, kan? Okay, so cam gambar peta. Peta. Cam gambar, tengok gambar rundingan baling. Ataupun gambar tentang perjanjian PTM 1948. Ataupun gambar darurat. Dekat situ you dah boleh tahu, okay, ini mungkin soalan tentang faktor. Ataupun ini soalan tentang kesan.
Jadi daripada situ kita tahu okay, this is the peristiwa. Ini ataupun individu. Gambar okay, Tunku Abdul Rahman, Bapa Kemerdekaan sebagai contohnya. Okay? Alright. Dan juga tadi bijak peta. Peta-peta itu boleh menjadi soalan. Peta itu boleh ditanya sebenarnya. Tapi tak adalah peta tu ditanya ikut mana dia serang ke, tak adalah macam tu. Tapi dia boleh tanya latar belakang peristiwa itu. Okay. Dan juga next ialah bedah siasat soalan. Macam mana kita nak bedah siasat? Macam biasa kan tengok bedah mayat di bedah siasat kan? Okay, dibelah, ditengok kalau awak tengok cerita CSI kan, macam mana proses bedah siasat itu dilakukan. Sama juga kita bedah siasat soalan. Ada satu soalan, dalam satu soalan kita buat analisis soalan itu. Subjeknya di mana? Okay, siapa yang terlibat? Kan dalam satu soalan tu. Okay, alright. So bedah siasat soalan. Kita buat analisis. Kita kaitkan dengan kejadian-kejadian lain. Yang ini bedah siasat soalan. Okay, alright. Dan satu lagi mencari persamaan. Persamaan ni dia boleh jadi bentuk soalan dia macam ni. Soalan dia boleh berbunyi mengapakah PTM ditandatangani? Mengapa? Mengapa dia sama dengan sebab-sebab. Kan? Ataupun faktor-faktor. Sama je sebenarnya. Murid saya sebenarnya, cikgu, kalau soalan ditanya, cikgu, bagaimana cara untuk meningkatkan meningkatkan rasa cinta kepada negara, bagaimana? Okay? Ataupun soalan tanya, terangkan langkah-langkah. Macam mana jawab cikgu? Langkah-langkah. Satu langkah-langkah, satu bagaimana. Bagaimana tu ialah cara, cara adalah langkah. So from there nampak tak persamaan. Soalan boleh ditanya berbagai cara. Ataupun soalan boleh ditanya ayat saja berbeza, jawapannya sama. Macam tadi dia kata bagaimanakah untuk meningkatkan rasa cinta, rasa meningkatkan semangat patriotisme. Okey. Satu lagi, terangkan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotisme. Nampak tak? Bentuk soalan dia bunyi tak sama tapi jawapan dia sama. Gitu. Okey. Dan juga selalulah membuat pembetulan bestari. Pembetulan bestari maksudnya you selalu buat pembetulan. Let's say you jawab soalan, sekali jawab, selalunya kita buat quizzes. Kalau murid saya sekali buat quizzes, saya kata buat lagi sekali. Buat sekali lagi supaya you akan kesalahan yang you buat itu you tak akan ulang balik. Nampak tak? So ini adalah teknik-teknik yang you boleh guna daripada sekarang sampailah you nak periksa tahun depan. Bila you dah complete semua ni, you dah memang mahir ni, tak ada masalah. Okay. So tak ada masalah untuk awak menjawab nanti sebenarnya. You tengok saja gambar, you dah tahu. Okay. This. You tengok aja peta, you dah tahu dah. Faktor-faktor Perang Dunia Kedua kesan kan. Okay. Alright, so ini you boleh praktiskan. Okay. Ini adalah teknik menjawab. Dapat satu soalan. Okay. Cari kata kunci. Okay, cari kata kunci. Sebab kata kunci itulah yang akan mendirectkan awak, that leads you to the jawapan. Selalunya kalau you selalu buat latihan, you tengok kata kunci, you terus nampak je. Terus nampak jawapan. You tak baca habis pun. Serius, you tak baca habis pun. You dah tahu, okay. Sebab you dah tahu dah. You tengok kata kunci, terus kata kunci direct tu jawapan. Dan juga gariskan kehendak soalan. Jadi, practice from now, belajar cari kata kunci. Saya rasa cikgu-cikgu awak boleh ajar macam mana cari kata kunci dan juga garis kehendak soalan. Supaya awak semasa menjawab tidak tersasar. Sebab itu, calon-calon yang tak boleh nak dapat, tak boleh nak skor sebab dia tak faham. Dia tak tahu mana kehendak soalan tu nak apa. Nampak tak? Okay? Alright. Dan tadi cikgu kata cari kaitan pilihan jawapan. Yes. Jadi selalu bila pelajar yang selalu buat latihan, soalan objektif terutamanya, okay, dia tengok saja kata kunci, dia terus nampak jawapan. Ada macam saya ada seorang calon tahun lepas,
Dia memang, sejarah ni saya rasa dia macam buku bergerak sejarah tau. You tanya apa semua, it's all in his head. Okay. Dan juga bila dia buat latihan kertas satu tu, dia boleh buat 40 soalan dalam masa 4 minit sahaja. 4 minit. So you boleh imagine satu soalan dia boleh jawab dalam 2 or 3 second saja. Nampak tak? So ada yang tanya macam mana? Sebab dia selalu buat latihan. Dia selalu buat. Jadi bila dia tak baca habis. Dia tak baca habis soalan pun. Dia nampak kata kunci, dia terus dapat jawapan. So bukan kalau dia boleh buat, you boleh buat sebenarnya. Anak-anak UST 13 boleh buat. So that's why dia kata kita biasa you dengarkan practice makes perfect. So telah terbukti sebenarnya. Telah terbukti bahawa bila you tahu cari kata kunci, you dah mahir dengan kata kunci, direct terus. Jadi awak boleh menjadi macam student saya tu. Dia jawab 40 soalan 4 minit betul semua. Okay? Alright. So next ialah catatkan isi nota berkaitan dengan pen merah ataupun pen warna-warni. Saya suka sebenarnya menggunakan pen berwarna-warni. Jadi bila you buat nota tak payah buat nota panjang besar-besar tau. You boleh buat guna kertas A4, you buat dua, okay. Guna pen, guna highlighter yang berwarna-warni sebab mengikut psikologi, warna itu dia boleh stimulate you punya brain. Ini saya punya pengalaman Masa saya buat first degree saya, kan banyak benda nak kena belajar. Macam saya ambil subjek Indian Civilization, early Indian Civilization. Okay, banyak nama-nama. Macam mana saya nak ingat, saya guna pen. Saya guna pen hijau, saya guna macam-macam warna supaya saya boleh ingat. Jadi catat isi nota berkaitan guna pen merah. Sangat kita kata sangat berkesan sebab dalam peperiksaan saya boleh imagine. How do you, macam mana you nak sehingga tahap boleh imagine. So you kena practice all the time. Kalau you practice memang boleh sebenarnya. Okay. Dan perkara paling penting, okay, bila buat latihan, sama ada latihan esei ataupun kertas satu, cari jawapan dengan rujuk buku teks. Ni. Buku teks ni, okay, buku teks ini adalah you punya kitab sebenarnya. Okay. Yeah. Buku rujukan you yang paling penting. Jangan you nak tengok buku rujukan lain. Buku teks itulah buku rujukan awak yang kita kata kitab awak sebenarnya. Jadi you kena cinta, kena kita kata bercinta, okay, dengan buku teks awak. Buku tingkatan 4 dan juga buku tingkatan 5. Dan catatkan muka surat. Sebab apa tahu? Ini pengalaman saya jugalah. Sebab kalau kita selalu train kita punya brain, kita guna picture memory kita, okay, kita boleh ingat buku teks dia punya isi kandungan dalam tu, kita nampak gambar dan kita boleh ingat dia punya muka surat. Nampak tak? Okay, alright. Jadi bila cari jawapan, okay, mestilah rujuk buku teks. Jangan lupa sebab kita kadang-kadang murid kata, cikgu ada tak buku rujukan yang boleh saya nak guna nota buku rujukan. Saya kata nak buat apa? Buku rujukan itu adalah, buku teks itu adalah buku rujukan awak. Dan juga skema jawapan diambil sebiji-sebiji daripada buku teks. Bukan skema jawapan saja. Soalan pun diambil sebiji-sebiji daripada buku teks. Jadi awak mestilah sayang dalam masa sampai bulan Mac tahun depan, mesti bercinta dengan buku teks awak. Sangat penting. Okay. Dan okay, last but not least, buatlah latih to be. Okay. Sebab dengan membuat latih to be, awak akan biasa kita duk buat tiap-tiap hari latih to be, lama-lama you akan ingat. Sebab itu bila student tanya, cikgu kenapa nak buat latih to be selalu cikgu? Supaya kita ingat. Kalau benda kita dah salah buat, kita tak akan ulang balik dan kesalahan itu kita akan ingat. Okay?
Alright. So itu teknik 4C1L. Okay. Tapi yang ianya kata orang Perak, okay, you kena buat selalu. Okay. Alright, ni. Ni yang kita nak tengok sangat-sangat Okay. Alright, tajuk dan juga standard kandungan tingkatan 4. Okay, mari sini kita tengok. Okay. Sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, tadi cikgu dah tunjuk awal-awal. Okay. Kertas 1 ada 20 soalan. Ni bergantung kepada lembaga. Berapa lembaga nak buat nanti kita tak tahu, tapi anggarannya lah dalam 20 soalan. Jadi kita kena tahu dalam 20 soalan tu inilah tajuk-tajuk yang awak kena mahir, awak kena tahu. Okay. Alright. Grup pertama, kita ada warisan negara bangsa dan juga nasionalisme. Ni di bawah geng ni. Dan ini berkaitan dengan rakyat. Okay. Rakyat. Ini juga rakyat. Okay. Okay, nampak tak? Kita belajar tentang nasionalisme. Kita belajar tentang konsep. Macam mana wujudnya nasionalisme. Dari mana perkataan nasionalisme tu boleh wujud. Okay. Dan macam mana nasionalisme di dunia ni boleh berlaku. Kan? Dan juga kita nak tengok nasionalisme di negara kita. Apa yang menyebabkan semangat nasionalisme, semangat cinta akan negara ni wujud di negara kita. Macam mana boleh wujud? Apa faktor? Apa sebab? Okay. Alright. Next. Kita tengok juga perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Kalau dekat sini kita tengok ada cerita tentang konflik dunia, perjuangan rakyat, era peralihan kuasa British, persekutuan tanah Melayu, ancaman komunis. Okay. Yang ini konflik dunia ni. Ni. Konflik dunia ni lah. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik kan. Dan juga perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun. Yang ni juga termasuk dalam Perang Dunia juga sebab Jepun terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Dan lepas tu era peralihan kuasa British. Kan? Dengan persekutuan tanah Melayu dan juga ancaman komunis. Dan yang di bawah sekali ada kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Maksudnya bab 7, 8, 9, 10 ini adalah ke arah kemerdekaan. Kita nak merdeka. Maksudnya dekat sini kalau murid-murid boleh tengok, okey. Nasionalisme Malaysia Perang Dunia Kedua ni, okey, yang ini satu soalan mungkin boleh ditanya dalam struktur ataupun esei. Nampak tak? Dan 4 soalan boleh ditanya dalam kertas 1. Soalan mana kita pun tak tahu kan? Okey. Sama juga bab 3, 4, 5, 6. Okey, 3, 4, 5, 6. Satu soalan boleh ditanya sama ada struktur ataupun esei. Kita tak tahu. Tapi we have to prepare lah. Okay? Alright. Dan soalan kertas 1 dia boleh tanya dalam 8 soalan. Nampak? Okay? Dan juga bab 7, 8, 9, 10 di dalam satu geng. Itu geng tau. Dia dalam satu geng. Okay? Dia boleh tanya satu soalan sama ada esei ataupun struktur. Kita tak tahu. Tapi kalau kita betul-betul buat analisis, kita boleh agak. Kalau macam soalan nasionalisme, dia boleh tanya soalan struktur. Betul tak? Kalau soalan bab 3, 4, 5, 6 ni, dia mungkin boleh tanya dalam bentuk esei. Mungkin. You jangan ni you jangan kata saya ni. Dia mungkin boleh tanya dalam bentuk esei. Sama juga soalan 7, 8, 9, 10. Kalau kita tengok, kalau tajuk bab yang bab 10 tu, pemasyuran kemerdekaan tanah Melayu dibuat dalam bentuk struktur ataupun pilihan raya boleh juga ditanya dalam bentuk struktur. Jadi kadang-kadang you boleh agak tajuk ini dia boleh tanya dalam bentuk apa.
Kalau ada murid engineer rajin buat analisis macam tu, dia boleh agak soalan mana mini mesti keluar ni. Bagi dia kata mesti Kalau you buat analisis sama-sama dengan kawan you kan, kawan-kawan awak semua ataupun cikgu selalu buat kita boleh agak sebenarnya. Tapi kalau tanya saya, janganlah tanya kalau cikgu akan bagi banyak a list of soalan, a list of tajuk, bolehlah macam tu. Kalau you tanya betul-betul soalan apa is going to come out teacher, oh no way, I'm not going to tell you, nanti you baca tu je. Okay, alright, so ini adalah guideline lah. Okay, so ini untuk tingkatan 4. Okay, alright. So kita nak tengok tingkatan 5. Tingkatan 5 ni sebenarnya tajuk yang senang untuk awak skor bagi saya. Mudah juga sebenarnya sebab dia ada tajuk 7 dan 8. Nanti saya cerita kenapa saya kata 7 dan 8. Okay, alright. So kita tengok bab 1, 2, 3, 4. Yang ini satu geng. Dia ada geng dia. Ini satu geng. Okay. Tentang konsep kedaulatan. Jadi bila murid saya dia kata, cikgu kalau kedaulatan ni mesti ditanya soalan struktur cikgu. Mungkinlah kot. Kan? Ataupun soalan tentang raja berperlembagaan. Boleh juga. Ataupun sistem persekutuan. Boleh jadi keluar. Boleh dia keluar dalam bentuk struktur. Jadi murid yang dia dah biasa buat latihan, biasa tengok soalan, dia dah boleh agak dah. Kalau soalan kedaulatan, mesti first question it's going to come out is dia tanya tentang maksud kedaulatan. Betul tak? Apa maksud kedaulatan? Apa definisi dia? Apa namanya? Cookie Kim kata apa? Macam tu contoh kan? Begitu. Dah boleh agak sebenarnya. Okay? Alright. So mungkin satu soalan dia boleh tanya dalam bentuk esei ataupun struktur. Bergantung sebenarnya. Okay. Dan juga 8 soalan akan ditanya dalam kertas 1. Okay, sama juga 5 dan 6 ini adalah satu geng sebab dia pembentukan Malaysia. Kalau soalan tentang gagasan pembentukan dan cabaran, awak rasa-rasalah. Okay. Murid-murid USJ 13. Rasa-rasa 5 dan 6 ni rasa soalan bentuk apa sesuai dia tanya. Anybody? Your guts feeling lah. Your guts feeling kata apa? Agaknya lah bab 5 dan 6 ni soalan bentuk apa? Struktur ke esei? Esei. Struktur. Esei. Yes. Sebenarnya soalan kalau bab 7, 8, bab 5 dan 6 ni dia lebih kepada soalan esei. Sebab dia akan tanya idea pembentukan. Nampak ni. Idea pembentukan. Lepas tu mungkin dia boleh tanya faktor-faktor pembentukan. Kan? Lepas tu langkah-langkah. Ini yang cikgu kata kita bedah. Bedah siasat soalan. Bedah siasat tajuk. Sebenarnya anda semua boleh bedah siasat tajuk. You boleh buat macam tu. Okay, you buat konsep kedaulatan. You buat perlembagaan. From there you discuss. You jadikan your own module sebenarnya. Kalau pelajar yang rajin dia boleh buat tu sebenarnya. Okay, alright. So 5 dan 6 ini kalau kita tengok daripada tajuk dia, daripada dia punya kalau you tengok you boleh nampak, you boleh agak okay, ini mesti soalan esei. Dan jangan lupa dia bukan macam zaman dulu zaman dulu bab 5 je, bab 6. Tapi sekarang ni dah mula dah tahun lepas, okay. Soalan SPM dia gabung jalinkan bab 5 dan bab 6. Begitu. Dan jangan terkejut ya, tiba-tiba dia boleh tanya pula tentang perpaduan. Perpaduan yang ada dekat mana bab 7. Macam mana nak meningkatkan perpaduan. Gitu. Ataupun bab 8 macam mana perpaduan, macam mana nak kukuhkan semangat cinta akan negara.
Jadi dia ada kaitan. Maksudnya di sini, okey, maksudnya 5 dan 6 ni, okey, 5 dan 6 dia boleh together bersama, ya, bersama. Maksudnya 5 dan 6 ni soalan boleh ditanya. Nombor 1A, katakan esei 5A ditanya tentang gagasan. Soalan B pula, 5B pula ditanya tentang cabaran. 5C soalan kebat. Okay, dia bersama-sama, together forever. Nampak tak? Jadi you jangan fikir kalau tanya tentang konsep kedaulatan, okey sebenarnya itu kedaulatan saja, dia takkan join dengan raja berperlembagaan sebab dia ada kaitan juga kan. So you have to bear in mind sebenarnya dia boleh gabung jalin, sebab itu dia kata satu soalan, mana-mana dia boleh bersama-sama menjadi satu soalan, duduk di dalam satu soalan yang sama walaupun bab berbeza. Nampak tak? Okay, alright. Bab 7 dan bab 8, okey, tajuk ni memang soalan kebat, ya. Soalan kebat sama ada tingkatan 4, okey, ataupun bab mana-mana tingkatan 5. Awak boleh guna 7 dan 8 ini untuk menjawab soalan kebat awak. Sebab dalam soalan bab 7 dan bab 8 inilah tentang ekonomi, tentang sosial, tentang perpaduan, tentang kemakmuran negara. Semua ada di dalam ni sebenarnya. Soalan kebat, kalau nak jawab, awak boleh ambil dan isi daripada bab 7 dan bab 8. Ini yang sifu saya ajar lah. Saya pun macam awak juga ada cikgu. Saya pun ada juga cikgu saya. Okay, walaupun saya dah tua, okay. Tapi saya ada juga sifu saya yang mengajar saya. Walaupun dah tua, saya masih lagi belajar. Okay, alright. Jadi bab 7 dan bab 8 ini satu soalan. Dia bersama-sama juga Okay, alright. Dan bab 9, 10, okey, ini tentang hubungan Malaysia dengan negara luar. Dasar, kita kata dasar luar Malaysia. Yang ini pun sama juga. Kalau dasar luar dia boleh tanya macam-macam dia boleh bersama-sama dengan pemantapan dasar luar itu. Okey. Dan bab 10 ni tentang kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Dan kalau masa zaman tahun lepas, okey, bukan tahun lepas tahun lepas pun sama. Kalau soalan yang terakhir itu di bahagian B, okay, kalau you sekarang 5, 6, 7, 8, 9 kan? Nombor 9 itulah terletaknya bab 10. Gitu. Tapi kita tak tahulah. Kita tak tahu kali ni macam mana. Tapi saya rasa dia dalam range yang lebih kurang sama sahaja. Okay. So itu adalah tajuk, okey, tingkatan 4, tingkatan 5 yang awak kena betul-betul ambil tahu. Maksudnya you dah tahu, okey, sepatutnya bila dah masuk bulan 1 kan, okey, bulan 1 awak dah mahir dah, okey, tingkatan 4 bab pertama tu ditanya tentang apa kan, you dah tahu dah. Yang terakhir ni tanya tentang apa, kemerdekaan, you dah tahu dah sebenarnya. Sama juga tingkatan 5. Maksudnya you kena betul-betul menguasai tajuk-tajuk itu. Kalau you dah kuasai tajuk tu, tak ada masalah sebenarnya. Okay. Sebabnya kita, kalau you selalu buat, dia macam ni tau. Sepatutnya, kalau siapa yang tak pernah baca buku teks, okay, hari ni ambillah peluang dalam masa cuti ni, buka buku teks, baca buku teks tingkatan 4. Bukan nak baca you have to memorize ke, you have to, tak payah, you just baca. Macam you baca buku-buku buku yang you baca. Macam saya suka baca Jeffrey Archer kan. Okay, you baca macam you baca novel. Sorry, you baca sama. Come again. Jadi you baca, okay? So baca buku tingkatan 4 dan juga buku tingkatan 5. Baca. Sampai yang dekat bahagian bawah info apa semua tu kan, you baca. Bukan nak apa, baca saja. Sebab
jarang saya rasa pelajar yang membaca buku itu sampai habis. So you have to read, kena baca Okay. So itu adalah tajuk-tajuk. Okay. So ini tips menjawab. Okay. So once you dapat soalan, you buat latihan. Okay. Contoh you buat latihan Okay. You baca 3 kali. Mesti baca 3, jangan baca sekali. Kecuali kalau memang dah tahu yang dah biasa buat, dia tengok kata kunci, zap, dia terus jawab. Okay. Alright. So ini yang jarang, yang tak pernah buat. Okay. So you read the question 3 times. Then you understand the question. Bila you dah understand the question, apa kehendak soalan. So dekat sinilah, ni. Kehendak soalan. Okay, faham dan tahu apa kehendak, apa soalan ni nak sebenarnya. Okay. Lepas tu, bacaan kedua untuk awak cari jawapan. Okay. Lepas tu you sahkan jawapan. Alright. Dan next tips dia ialah you fahamkan istilah-istilah dan juga konsep-konsep penting. Konsep kedaulatan, nasionalisme kan. Okay. Dan ini yang paling senang ya. Ini yang paling you kena ikut. Jawab soalan mudah dulu. Okay. Jangan ambil masa yang lama untuk jawab soalan. Maksud saya macam ni Once you dah tak boleh jawab, you skip to another question. Jangan tunggu masa. Jangan tunggu fikir, tak payah. You are wasting your time. So skip. Pergi next to the next question. In order you tak lupa benda tu, you bulatkan you punya soalan you tak jawab lagi kan. Okay. So yang ini make sure that peruntukan masa untuk menjawab ialah 1 minit. So you ada 40 question. 40 kali 1 dah 40 minit. So 20 minit lagi. Okay. Untuk awak check balik soalan mana yang you tak siap. That's why I said latih to be, practice makes perfect. You practice. Okay, so tips ni sangat berkesan sebenarnya. Alright. Sebab saya dah test dah student saya kan. So sebab saya berani dah kongsi dengan awak. Okay, ni. Okay, jawab koleksi soalan sejarah topikal berulang-ulang kali. Saya rasa Cikgu Vasanta pun banyak soalan dia dah bagi kan. Sebenarnya kalau you join Telegram, okay, kita ada group Telegram SPM untuk student SPM sebenarnya. Di bawah Cikgu Gani ada, okay. Di bawah Cikgu Yusof, kalau biasa you join group dia orang kan. Jadi cikgu-cikgu ni dia banyak ada koleksi soalan, okay. Buat berulang-ulang kali secara bab by bab. Banyak kali, jangan buat sekali ya, banyak kali buat. Latih to be. Banyak kali buat, lama-lama you boleh ingat. To the extent ada ni seorang lagi student saya. Dia kata bila nak dekat exam dia dah tak baca dah untuk kertas 1. Okay. Sebab dia kata dia buat latihan saja, dia tak perlu nak rujuk buku teks, tak perlu nak ikut Puan Zaidat punya ni, nak kena tulis muka surat berapa dah, tak perlu dia kata. Sebab dia dah selalu buat, jadi dia dah ingat jawapan. Nampak? Sampai satu tahap dia tak baca soalan, dia nampak jawapan je. So kalau dia boleh buat, you boleh buat sebenarnya. Okay? Alright. So banyak kali buat. Okay. Dari mana? Quizzes banyak, Google Forms kan cikgu awak ni share dengan awak. Jadi buat macam quizzes tu kan. Banyak kali buat Google Form, banyak kali buat. Kalau malas nak ada buku ataupun yang print out punya kan, you boleh buat online punya. Banyak kali buat. Should be no problem sebenarnya. Sebab tahun lepas saya rasa first time kita PDPR, online class, candidate SPM tahun lepas, sedih sangat. Jadi macam mana kita nak tolong murid-murid ialah cikgu bagi banyak soalan quizzes dan juga Google Form. Dia banyak cikgu yang share, jadi kita reuse, guna balik berkali-kali sebab dia ada ujian topical bab by bab. Jadi kalau you biasa buat, every time buat, should be no problem sebenarnya. Sebab soalan dia nak tanya 40 question saja ya, anak-anak sekalian, dia tak tanya lebih.
So kalau ada 10 bab, banyak mana pun dia nak tanya kan. Pusing balik soalan yang sama, pusing balik. Okay. Alright. Ada soalan sini. Cikgu tak boleh, cikgu sebab lupa nak apa. 20 tajuk cikgu, yes ada soalan. Cikgu, pasir question boleh guna ke sebagai latihan? Yes. Okay, Durga kan? Sebab ada soalan-soalan yang ada tajuk-tajuk yang lebih kurang sama kan? Bukan lebih kurang sama. Sama kan? Okay. SP tu standard pelajaran, no need to worry benda tu. Okay. Angkasa, alright. So you boleh guna ya? Boleh guna. Sebab cikgu pun selalu juga merujuk buku-buku rujukan yang lama. Okay. Buku-buku soalan-soalan yang passes question. Okay, dan saya rasa lembaga pun dia akan benda yang sama juga Okay, lembaga pun dia akan buat benda yang sama. Dia reuse balik soalan tu, cuma mungkin dia guna ayat yang berbeza kan. Jadi saya rasa you no need to worry lah. Okay. Okay, ni. Ini yang cikgu katakan perkataan yang sama maksud. Ni ni. Okay. Definisi, maksud, makna, pengertian. Ni siapa yang boleh you snap ambil lah sebab ni sangat penting dalam awak menjawab soalan. Sebab macam tadi cikgu kata, ada yang tak faham faktor. Tiba-tiba faktor kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Tiba-tiba ada pula soalan, mengapakah Jepun datang ke tanah Melayu? Dah confused. Ataupun terangkan sebab-sebab kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Terangkan punca Jepun datang ke tanah Melayu. Nampak tak? Murid dia confused. Cikgu Din, soalan ni nak apa sebenarnya? Soalan tu dia tanya tentang faktor. Seerti dengan mengapa, seerti dengan sebab, seerti dengan punca. Jawapannya sama. Jawapannya sama. Cuma perkataan dia je yang berbeza. Nampak tu? Ni kan? Kalau cabaran, jelaskan, terangkan halangan, masalah, rintangan, kekangan. Tapi sebenarnya dia nak cabaran. Nampak? So you boleh ambil gambar ni. Snap benda ni sangat penting. Supaya you, okay dia nak tanya langkah-langkah. Kalau soalan tentang bagaimanakah mesti cara kan? Nampak? Cara. Ataupun kaedah, ataupun strategi. Sebagai rakyat Malaysia, peranan rakyat Malaysia macam mana? Kan? Jadi soalan dia nampak berbeza tapi jawapan dia sama. Jangan don't get confused Sama juga kejayaan. Perkataan seerti dia. Ni. Pencapaian, kemajuan, sumbangan, pembangunan, pemodenan. Nampak tak? Ni kesan. Implikasi, impak, akibat, respon, reaksi. Terangkan reaksi pembentukan Malaysia. Okay? Jelaskan kesan pembentukan Malaysia. Nampak? Okay? Sama juga nasionalisme, semangat patriotik, kebangsaan, cinta akan negara, patriotisme. Ataupun soalan tentang kepentingan. Terangkan kepentingan menjaga kemudahan awam. Kan? Okey. Bagaimanakah atau kepentingan kebaikan. Bagaimana dia boleh tanya bagaimana kebaikan. Nyatakan, terangkan kebaikan. Okey. Terangkan kebaikan. Terangkan keistimewaan menjaga kemudahan awam. Okay? Alright. Jadi sama je benda tu. Okay? Perbandingan. So ambil ni, you simpan. You boleh print you ni. Okay? Sama juga sosioekonomi, gabungan sosial dan ekonomi berkaitan taraf hidup. Dan juga perkembangan gerakan pembentukan. Yang ini sebab itu calon-calon dia tak boleh nak jawab. Sebab dia cuma tahu faktor. Dia tak tahu mengapakah itu seerti dengan faktor. Ada ya. Ataupun dia tanya tentang langkah-langkah tapi soalan itu ditanya jelaskan usaha-usaha ataupun bagaimanakah
kerajaan menangani masalah bla 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 bla. Dia sebenarnya nak langkah-langkah tapi soalan itu ditanya bagaimanakah. Nampak? Okay? So ini sangat penting ya. Alright. So kita nak tengok contoh soalan kertas 1. Okay? Jom kita bedah. Alright. So kita nak tengok soalan dekat sini. Okay. Dia tanya. Okay. Mengapakah kerajaan British menghantar Sir Harold MacMichael ke tanah Melayu? Okay. So mengapakah? Mengapakah ni equals to apa? Hello? Mengapakah equals to apa? Saya kan bila kelas PDPR samalah macam anak-anak SD 13. Semua keep quiet, they don't want to answer kan. They don't want to answer, diam je. Saya kata, hello, am I talking to the wall? Okay, so mengapakah is sebab ya? Sebab. Okay, so kat sini dah tahu sebab. Sebab sama juga dengan faktor, kan? Tadi kita dah tengok kan? Okay, alright. So dekat sini jawapan dia apa? Okay, mendapat tanda tangan daripada yes, okay. Mendapat Sir Harold MacMichael, mendapat tanda tangan Sultan. Okay, tadi cikgu kata kita bedah siasat. Okay, dalam menjawab kertas 1 sebenarnya pada masa yang sama juga awak boleh menjawab kertas 2. Nampak tak? Kenapa saya kata macam tu? Okay, kita bedah sikit. Okay. Memang jawapan A ni salah. Okey, siapa menjadi Gubernur Malayan Union? Sir MacDonald lah. Malcolm MacDonald. Yeah. Siapa menjadi Gubernur Malayan Union? Siapa tahu? Sir Malcolm MacDonald. Sir Malcolm MacDonald. Ada jawapan lain tak? Anybody? Atau Sir Malcolm McGalvary. Yes, Haziq. Thank you. Sir Edward Gen. Okay. So, Sir Edward Gen. Ini yang cikgu kata, you bedah siasat soalan. Bedah siasat soalan. At the same time, you covering your kertas 2 juga. Nampak? Okay? Alright, memanglah tak menyelaraskan sistem merangka Undang-Undang Malayan Union. Okay, Undang-Undang Malayan Union dirangka di London. Dan you dah tahu jawapannya, mendapat tanda tangan daripada Sultan. Okay, kesan daripada mendapat tanda tangan Sultan ni, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Sir Harold MacMichael telah dikecam. Betul tak? Kenapa beliau dikecam? Sebab beliau telah memaksa. Memaksa siapa? Memaksa Sultan. Faham tak? Maksudnya you boleh cover. Daripada satu soalan ni, you boleh cari anak-anak yang lain. Sebab itu, kalau murid saya, kertas 1, okay, bukan you menjawab saja. Jawapan yang tak terlibat tu pun you bedah balik. Okay. So ni, William dan MacMichael berjaya menyelesaikan misi mereka di Tanah Melayu dalam tempoh 2 bulan. Okay. So bagaimanakah misi mereka ini berjaya dicapai? Macam mana? Macam mana? Bagaimana? Apakah langkah? Tengok bagaimana cara kan? Langkah. Apakah langkah? Apakah cara yang mereka gunakan? Yes, apa dia? Yes, secara paksaan. Dia paksa kan? Okay? Alright. So dekat sini kita tengok mengada perbincangan, tak ada, meninjau pendapat memang salah, mengadakan referendum. Apa itu referendum? Apa itu referendum? Perjanjian bukan? Bukan.
Apa itu referendum? Reference. Reference kurang tepat. Apa itu referendum? Yes, Durga, vote. Lagi apa lagi? Durga kata vote, isi borang. Isi borang. Poll, yes. Okay, betul. Kita buat poll, kita vote. Yes. Memo lebih pada kita menulis pungutan suara. Yes. Jadi from there you tahu perkataan-perkataan dia kan. Okay. Dan kalau ingat referendum ni, kita ingat referendum Singapura kan. Ini dalam tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Mengadakan referendum di Singapura, pungutan suara. Dekat mana tu? Tajuk mana tu? Tajuk mana? Cikgu nak tahu tajuk mana. Gagasan Malaysia itu. Yes, dia. Tajuk apa tu? Gagasan Malaysia bab 5. Yes, gagasan Malaysia. Very good dia. Durga, very good. So you dah tahu dah, oh ini tak adalah. Ini bab lain lah. Jadi, dapat soalan, kalau you biasa buat latihan, you bedah siasat. Bedah siasat soalan. Jangan buat saja. Nampak? Okay. Sebab, you buat kertas 1 pada masa you buat juga kertas 2. Ingat tu. Okay. Alright. So ini. Kita tengok. Okay. Apakah kesan pentadbiran Malayan Union terhadap Raja-Raja Melayu? Nampak tak sini ada muka surat kan? Pentingnya muka surat. Tanda muka surat. Okay. Dalam gambar ni siapa yang you nampak? Raja. Yes, kita ada sultan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kat sini kan raja-raja, sultan. Okay. Alright. So ini masih lagi Malayan Union. Apakah kesan pentadbiran Malayan Union terhadap Raja-Raja Melayu? So dekat sini kata kunci dia apa? Apa kata kunci? Yes, kesan. Okay, kesan terhadap Raja-Raja Melayu. So kesan. Apa kesan Malayan Union? Dia ada kesan positif, kesan negatif kan? Apa kesan? Menjadi ahli majlis raja-raja. Cuba tengok betul-betul. Kesan. Itu betul. Okay. Any answer? Siapa boleh bagi jawapan pada cikgu? Okay, Dominic, Daniel, Durga, Amirul, dia jawab D. Okay, kita tengok ya, D. Okay, D ialah 3 dan 4. Menjadi majlis raja-raja dan juga membincangkan soal agama Islam. Ingat dalam Malayan Union, ini 2 sahaja kan. Soalan cikgu, adakah kuasa raja terjamin? Kita bedah. Adakah kuasa raja terjamin? Yes, Durga kata tidak. Ini pun kata tidak. Yes, good. Kuasa raja terhakis. Ni kesan daripada Malayan Union. Okay. Kesan dia kita tengok. Terhakis. So, you boleh buat macam ni sebenarnya. Maksudnya di sini, kalau you jawab soalan kertas 1, okay, tips dia ialah you bedah soalan itu. Bedah soalan pada masa yang sama, you menjawab kertas 2. Actually you kena practice buat tu. Sebab itu cara tu memang sangat berkesan supaya you always remember benda tu. Okay? Alright. Dan Raja-Raja Melayu since dah terhakis, dia punya pentadbiran negeri pun memang dia tak terlibat langsung lah. Hanya menjadi ahli majlis raja-raja dan juga membincangkan soal agama Islam. Kan? Okay? Alright. So, kita tengok pula ni. Next question. Apakah kesan impact daripada kedudukan tersebut? Okay, jawapan dia ialah yes, menghakis kuasa raja-raja. Okay, so
Cuba tengok dua bentuk soalan ni. Okay, tengok dua bentuk soalan ni. Dalam kertas satu, dia boleh tanya soalan dalam bentuk aneka pilihan yang macam ni. Bentuk aneka pilihan 1, 2, 3, 4. Kita ada pilihan banyak. Okay. Dan juga bentuk yang kedua ialah bentuk yang macam ni. Dan kalau anak-anak semua tengok, dua bentuk soalan ini berbeza kan? Bentuk soalan berbeza tapi jawapannya sama. Nampak tak? Okay. So dekat situ cari persamaan. Okay. So itu kertas satu. Okay. Okay, now kita nak tengok kertas 2. Okay, kita tengok kertas 2. Masa untuk menjawab 2 jam 30 minit dan 100 markah. Ya, okay. Perkara paling penting, okay, dekat sini ada cikgu bagi 4 tips lah. Okay, 15 minit, okay, 10 markah silibus tingkatan 4. 15 minit, 10 markah silibus tingkatan 5. 30 minit, 20 markah silibus tingkatan 4, 30 minit. Jadi awak kena pandai peruntukan untuk menjawab. Okey. Yang ini dia ada soalan 1, soalan 2. Soalan 1, soalan 2 kan? Soalan 3 dan 4. Sorry, 3 dan 4. Ini bahagian A. This one is bahagian B. Okey. So peruntukkan betul-betul untuk menjawab soalan esei. Okay, jangan tersasar. Patutnya dia macam ni tau. Once you dapat you dapat soalan, okay, you read the question, tengok semua mana dah pilih, then you start buat draft. Okay, you buat draft and then you boleh allocate time tu. Supaya masa jawab soalan esei tu awak tak cukup masa untuk jawab soalan esei. Nampak tak? Sebab ada setengah calon dia kata cikgu saya tak cukup masa untuk jawab bahagian B. Saya kata kenapa jadi macam tu? Dia kata sebab saya banyak peruntukan masa untuk berfikir di bahagian A. Saya cakap macam ni, next time don't do that. Jangan buat macam tu. Jawab yang mana yang you boleh jawab dulu. Don't waste your time. You think nak buat juga tapi tak the idea pun tak datang juga. So you skip. Buat. You go to another question. Jangan buang masa pada satu soalan. Okay. Dan ada juga murid saya, dia dah biasa buat ni tau. Dia jawab soalan esei dulu. Dia buat soalan esei dahulu. Lepas tu baru dia jawab soalan struktur, soalan bahagian A. Dia buat bahagian B dulu dia buat. Dia start daripada masa dia form 4, dia dah buat macam tu. Sebab dia kata nanti dia tak ada buang masa untuk di bahagian A sana. Sebab bahagian A dia tak ada banyak esei kan. Bahagian B tu yang banyak esei. 3 esei you have to buat. Okay. Dan perlu saya ingatkan ya, tolong ya, calon-calon USJ 13 semasa menjawab, okey. Semasa menjawab, gunalah pen hitam, okey. Diminta tulisan tu ya anak-anak sekalian. Saya kan kalau dapat skrip saya suka nak tanda skrip. Kalau dulu-dulu kita boleh nampak skrip kan, kita tengok skrip, kita boleh baca, kita boleh pilih mana skrip yang kita nak. Okay. Sekarang ni skrip memang tak ada secara realiti di meja, secara online. Jadi kena fikir yang menanda itu adalah mak-mak ya, yang berumur macam saya dah nak masuk 50, okay, nak masuk 50. Nak menanda secara online, tolong tulisan. Kalau yang tulisan tak elok tu, baiki tulisan anda.
Okey, mengikut Datuk Fazilah Kamsah sebenarnya tulisan itu boleh melambangkan seseorang dan sekiranya tulisan anda itu seperti cakar ayam katanya, boleh awak perbaiki tulisan awak. Mak saya cikgu ya, mak saya dia selalu remind saya, adik saya lah. Dia selalu remind, dia kata you are tulisan, kenapa tulisan tak elok, tulisan sebab dia takut. Bila pemeriksa dapat awak punya skrip, dia akan ayat-ayat cinta itu akan keluar ya anak-anak, ayat-ayat cinta. Jadi please make sure tulis dengan terang. Kalau yang tulisan tu macam cakap ayam, tolong perbaiki, ada masa lagi ya tahun depan. Perbaiki tulisan anda. Anda ada masa lagi sebenarnya, perbaiki tulisan anda. Tulisan yang gemuk-gemuk tu saya suka sebab nampak tulisan ada setengah tulisan macam tulisan typewriter. Okay, that one I can't comprehend pun. Tulisan macam typewriter yang rapat ataupun tulisan yang macam ada macam-macam jenis tulisan yang kerawang, no need all those nonsense kerawang as a pemeriksa, we don't want that. Pastikan tulisan terang, clear, boleh dibaca. Jangan ada setengah tulisan macam tulisan ahli sihir ya. Kalau biasa tengok tulisan macam ahli sihir, as if dia nak spell, dia nak magickan kita. Serius, tulisan macam ahli sihir. The moment saya nampak tulisan ahli sihir, I was so shocked, you know. How am I going to, macam mana saya nak tanda kertas macam ni? I cannot read the script at all. Tulisan dia macam tulisan ahli sihir. Okay, so make sure memang you are running against time sebenarnya. Tapi sebenarnya boleh. Ada masa ni kan, cuti ni berapa hari lagi you boleh buat sebenarnya. Okay, practice. Try. Ambil satu soalan, you try, cuba buat. Okay. So, peruntukan masa is very important. Okay. Alright. So, yang ni lah tadi. Gambar kan. Ini yang cikgu nak nyatakan pada awak. Kalau soalan-soalan tajuk-tajuk tentang perang, soalan boleh keluar dalam bentuk struktur, pihak yang terlibat. Ni contoh contoh. Okay. Bila latar belakang Perang Dunia Pertama. Kan, siapa attack siapa kan. Lepas tu faktor. Ini bentuk-bentuk soalan lah. Okay. Faktor, sebab tercetusnya perang dan peristiwa perang itu. Dan soalan boleh tanya kesan. Nampak tak? Okay. Ada question? Okay. Alright. Yes. So, most of the question fakta ke atau kebat dalam peperiksaan? Okay. Tak apa. Nanti cikgu akan terang. Okay. Alright. So, kalau you tengok ni, okay. Soalan Perang Dunia Pertama. Ni soalan ni je kan. Kalau pihak yang terlibat is fakta. Mari sini. Kalau soalan pihak mesti fakta. Okay. Masa dia takkan tanya masa lah kan. Okay, dia cuma tanya bila. Bila pun tak ada juga kan. Okay. Faktor tercetusnya perang mesti fakta yang ada dalam buku teks. Sama juga peristiwa perang, fakta dalam buku teks. Okay. Bila soalan itu, let's say lah, soalan ini dalam soalan bahagian B, essay. Kesan, it can be kesan dia tanya dalam perang. You have to read. That's why you have to read the question. Sebab pernah cikgu ingat ya, tahun 2000, candidate 2012. Tajuk Perang Dunia Pertama. Cikgu ingat lagi Perang Dunia Pertama, 2012 ya. Perang Dunia Pertama, dia tanya kesan Perang Dunia kesan Perang Dunia secara umum. Dia tak mention pun Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tak ada. Nampak tak? Jadi kalau you menjawab, you kata kesan Perang Dunia adalah
kalau soalan tu kata terang kesan secara umum, you kena jawab secara umum. Tak payah mention dunia pertama. Sebab kalau you kata dunia pertama sebab soalan dekat situ secara umum. So it can be dunia pertama, dunia kedua. It can be. So baca soalan tu betul-betul. Ataupun soalan tu mungkin dia tanya kesan perang dunia pertama dalam ekonomi. Ekonomi. So you kena jawab dalam aspek ekonomi. Kerugian, betul tak? Kan? Macam tu. So kesan ini soalan itu boleh jadi soalan kebat. Okay? Dan soalan kebat dia boleh jadi soalan kebat terbuka dan juga tertutup. Tertutup means jawapan itu ada di dalam buku teks. Nampak tak? Soalan kebat, you boleh guna fakta di dalam buku teks. So itu kebat tertutup. Kalau kebat terbuka, anything can be the answer. Nampak tak? Okay? Alright. So itu kalau soalan tentang Perang Dunia Pertama. Ni gambar. Gambar dia letak gambar. Okay? Kalau soalan diletak gambar, okay? Sebenarnya dia nak suruh, dia nak calon-calon itu berfikir. Dan kalau you tengok dekat gambar tu sahaja, kalau you biasa practice, that's why saya kata smart sejarah you kena cam gambar. Okay, daripada gambar satu you boleh buat, you create peta item dekat situ. Menggunakan ni, pihak terlibat ni. Ni isi-isi yang awak boleh guna. You letak gambar je. Kalau yang rajin tu, ada pelajar saya yang rajin, dia ambil gambar, okay, dia buat nota. So dalam nota dia semua ada gambar, ada nota-nota tentang pihak, masa. Dia tak buat dalam bentuk nota yang awak buat macam nak buat apa, macam dalam buku, tak ada buku teks yang panjang lebar, tak ada. Nota is apa yang awak faham, tak perlu ayat panjang-panjang, ya. Tak payah ayat panjang-panjang. Okay. Alright, so itu contoh pertama. Okay, tentang perang. Kita tengok pula. Alright, yang ini pun sama. Yang ini PTM. Okay, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mungkin soalan dia bertanya, idea siapa? Okay, so ada gambar kan? Faktor diperkenalkan. Memang exam lah cikgu. Okay. Come again, apa dia? So soalan macam ni memang keluar dalam exam. Boleh, mungkin boleh keluar. Okay, mungkin. Ni cikgu bagi contoh ya, contoh. Contoh. Memang boleh keluar, mungkin boleh keluar soalan macam ni. Okay, alright. Dia boleh tanya tentang ciri-ciri ataupun isi kandungan PTM. Dan juga kesan pelaksanaan. Ingat soalan kebat dia boleh jadi jawapan tu ada dalam buku teks ataupun di luar buku teks. Jawapan secara terbuka. Nampak? Kesan soalan kebat. Yang ini is fakta. This is all fakta. Fakta. This one is also fakta. Nampak? Bermaksud di sini, kalau soalan esei, dia mesti ada ataupun soalan struktur, okay, dia mesti ada soalan fakta dan juga soalan apa namanya, kebat. Mesti. Mesti. Okay. Alright. Sama juga soalan ni. Okay, bab tentang Malayan Union. Nampak? Okay. Sebab-sebab ataupun mungkin soalan tanya mengapakah Malayan Union diperkenalkan. Ciri-ciri dia, isi kandungan perjanjian Malayan Union, isi kandungan. Okey? Mengapakah faktor? Ingat tu, nampak? Reaksi, apa reaksi? Apa kesan penduduk di Tanah Melayu? Mengapakah
faktor orang Melayu membantah MU. Sebab apa orang Melayu menentang Malayan Union? Bagaimana cara, langkah orang Melayu menentang Malayan Union? Nampak tak? Okay? Alright. So itu dia punya ni. Okay. Ni yang cikgu cakap tadi. Okay. Kertas 2 ada fakta dan ada kebat. Okay. Fakta 4 struktur, 2 dari tingkatan 4, 2 dari tingkatan 5. Manakala esei, okay. Dan soalan kebat perlu diingatkan ya 60%. Soalan mempunyai soalan kebat. Okay. Alright. Sebenarnya soalan kebat, ada murid tanya, ni. Kita tengok ni sekejap ya. Okay ni. Yang ini adalah struktur. Okay, ni. Yang ini adalah bahagian A. Okay. So let's say soalan 1A, 2A, 3A, 4A. Okay, daripada buku teks dan buku teks. Nampak? Okay. Dan soalan C itu adalah soalan kebat. Nampak? Okay, itu adalah teknik penyoalan dia. Sebab nanti ada yang tanya, cikgu macam tadi kan Surin tanya, adakah dia tanya semua soalan kebat? Adakah dia tanya semua soalan fakta? Oh jangan ya, awak kena ingat. Soalan boleh ditanya sama ada dalam bentuk, dia mesti ada fakta dan juga kebat. Dia mesti tanya. Tak payahlah awak kata semua soalan tak ada. Fakta dan kebat mesti tanya. Okay? Alright. So ini adalah kata tugas. Okay? Jadi soalan-soalan, penggunaan soalan itu akan ditanya dengan kata tugas. Berikan, jelaskan. Snack, ambil gambar ni. Okay. Berikan, jelaskan, apakah, terangkan, huraikan, sejauh manakah. Jangan awak kata sejauh 2 kilometer ya. Ambil gambar, siapa boleh snap, print screen ke ambil. Yang ini sangat penting ya, kata tugas. Cara menjawab dia, jawapan perlu dihuraikan. Mesti ada, yang ni nanti kita tengok sekejap ya. Fakta, huraian, contoh dan inference. Apa itu inference? Inference adalah kesimpulan kecil kepada fakta awak itu. Nanti cikgu tunjuk kat awak soalan nombor 2, mengapakah, kerana, adakah. Ni soalan tentang pendapat anda ni. Adakah, wajarkah? Jadi bila soalan dia kata wajarkah generasi sekarang mengekalkan kedaulatan? Ya, wajar. Kan? Ya itu boleh dapat. Ya, wajar. Lepas tu jelaskan kenapa hal ini demikian, kerana. Okay? Dan bagaimanakah? Perlu ada tindakan, cara, melalui, nyatakan. Jadi kat bawah ni ada kan, nyatakan. Okay, senaraikan, tak nampak dekat bawah ni ya. Senaraikan. Okay, senaraikan. Jawapan, kalau nyatakan, senaraikan, tak perlu awak, jawapan tak perlu hurai ya anak-anak. Senaraikan saja. Kalau dia kata, nyatakan pihak yang terlibat. Nyatakan pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Tak perlu awak kata, pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ialah British, apa benda, Britain, apa. Selain itu, no, tak perlu. Tak perlu ya. Nyatakan, selalunya kalau soalan nyatakan, dia kat situ ada 1 dan 2. Macam tu. Nanti kita tengok contoh ya. Okay. Sorry ya Puan Zaidat. Yes. Masa dah habis pukul 10.30, murid akan dia ada bengkel satu lagi lepas ini. Okay, alright. Puan boleh ambil lebih kurang 3-4 minit lah untuk habiskan bengkel ni. Boleh ya. Dan I rasa, I rasa I boleh share nanti slide ni dengan you ya Puan Vasanta.
Boleh Puan, terima kasih. Nanti saya share dengan pelajar saya. Alright. Ini soalan yang cikgu 3 minit Okey, nyatakan. Ni nyatakan saja. Tak perlu awak buat panjang lebar ya. Tak perlu panjang lebar. Nyatakan. Nyatakan tak perlu. Ni, nyatakan. Soalan jawapan ringkas, padat, tak apa. Nanti slide ni cikgu kongsi dengan anda semua terangkan. Terangkan, nampak tu. Jawapan dalam bentuk ayat berlapis. Guna perkataan ni. Agar, bahkan, untuk, supaya. Okey, tak apa. Nanti cikgu share slide ni dengan anda semua. Okey, nanti awak boleh. Puan Zaidat. Yes. Sorry nak tanya. Kalau soalan kebat 8 markah. Ada kan soalan kebat 8 markah untuk kertas 2. Okey, berapa set yang kita kena bagi fakta, huraian lanjutan, contoh, inference tu? Berapa set kita nak bagi? Okey. Kalau kebat saya conteng dekat sini kan. Okey. Kalau kebat 8 markah. Selalunya kita ambil fakta dia satu saja. Huraian 1, huraian 2, huraian 3 ada contoh dan inference. Ataupun kita buat ni Okey, ini satu, ni fakta 1. Campur kalau fakta 2, huraian 1, huraian 2, huraian 3 ada contoh. Ini dah cukup dah sebenarnya. Kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dah maksimum kan? Nampak tak? Maksudnya kalau cikgu ada 2 fakta, ada huraian, banyak-banyak huraian dan contoh ada inference satu cukup. Satu fakta saja cukup sebenarnya. Sebab ada juga murid jawab fakta 1, huraian 1A, 1AB, huraian lagi kepada fakta yang ini, huraian lagi, dia nak mencukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia bagi contoh dan inference. Dah cukup 8 markah. Satu fakta saja huraian. Okey, terima kasih. Okey, jelas. Okey? Tak perlu nak fikir fakta 2 tak payah. Dan mungkin ada juga yang tanya, adakah sepatutnya tiap-tiap fakta itu mesti ada inference? Tak ada. Tak perlu ya. Cukup satu saja. Let's say you ada 3 fakta, 1 inference dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu setiap fakta ada inference. Tak payah ya. Tak payah. Tak perlu. Nampak? Okay. Alright, tak apa. Terangkan. Okay. Cikgu. Yes? For the earlier one, right? Yang fakta dengan huraian tu. Kalau saya nak tulis lebih fakta dan saya tak nak huraikan setiap fakta tu, boleh tak? You tak nak huraikan fakta. Let's say, okay, kita buat contoh fakta 1 and then you buat fakta 2 ya? Betul. Kenapa you tak nak huraikan? Okay. Kenapa you tak nak huraikan? That is my question. Lebih senang untuk tulis fakta for me, yeah. Okay. Dia macam ni ya. Kita takut, kita tak tahu lagi. Sebelum ni, it does not matter whether you buat fakta, kita terima. Pemeriksa terima. Tetapi untuk selamat, it's better for you to buat fakta, huraian bagi contoh inference. Sebab lembaga kita tak tahu ya, kita tak tahu macam mana skema jawapan, adakah perlu huraian, we don't know. Jadi to be on the safe side, practice, itu cikgu punya practice, jawab, fakta, huraian. Dia macam ni you no need, you tak perlu nak fikirkan apa huraian dia, you macam ni lah. You jawab saja. You faham tak? You jawab saja. Tak perlu nak fikir mana inference, dekat mana inference, sebab yang nak mencari jawapan ialah kami pemeriksa. Okay, you as a calon, your duty is menjawab. Sebab kita takut
sebelum-sebelum ni dia tak praktis lagi tau. Nak perlu ada huraian. Tapi to be on the safe side, it's better for you to jawab fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 1, huraian, contoh dan inference. Dan kalau dekat situ tulis 8 markah, jawab lebih daripada 8 markah. Sorry ya Puan, Yes. boleh kita tamatkan. Alright. So I wish you all the best. Thank you very much. Nanti I will share this PowerPoint to Puan Vasanta. Okay. So good luck to everybody and thank you for inviting me. So kita jumpa di mana-mana. Thank you Puan Vasanta, Puan Wan Nur Azila dan juga Puan Rodia. Puan Zaidat, jangan keluar dulu ya. Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap. Okay, Puan Wan bye. Azila. Okey. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Zaidat atas kesudian berkongsi ilmu dengan kita semua, terutamanya dengan anak terpilihan calon SPM 2021. Banyak sangat ilmu yang dapat kita ambil pada hari ini. Okey, diharapkan murid-murid dapat memahami cara menjawab soalan sejarah dengan betul, dapat mempraktikkannya dan lulus dengan cemerlang dalam SPM nanti. Okey, perhatian kepada murid-murid, tolong jangan leave dulu sebab bengkel bahasa Inggeris akan menggunakan link ini juga. Okey, seterusnya saya mempersilakan Puan Vasanta untuk menyampaikan sedikit ucapan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zaidat yang telah memberi satu bengkel yang begitu bernas sekali, banyak informatif, tidak boring. Okay, saya harap guru-guru sejarah saya dan juga murid-murid saya semua dapat memahami apa yang Puan sampaikan tadi. Kalau boleh saya akan jemput lagi lah Puan untuk satu bengkel yang satu lagi. Okay, terima kasih saya ucapkan. Okay, mari kita ambil gambar dulu. Okay, terima kasih. Mohon Cik Chang, turn on kamera sebab nak